Muhyiddin bodoh atau pura-pura bodoh? UMNO guna desakan politik untuk bebaskan Najib? Sah, Anwar terlibat dalam proses pengampunan diraja Najib. Pembebasan Najib menguntungkan kerajaan Anwar? Kecerdikan akal Ketua Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin disoal susulan kenyataannya mengenai pertikaian Laut Cina Selatan dengan China. Ini selepas Muhyiddin membidas Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana dianggapnya cuai dalam memberi kenyataan berhubung isu pertikaian Laut Cina Selatan. Ia susulan kenyataan Perdana Menteri itu yang memberitahu Putrajaya terbuka kepada rundingan selepas Beijing membangkitkan projek operasi cari gali Petronas di kawasan laut tersebut. Dalam kenyataannya sebelum ini, Muhyiddin memberi amaran bahawa kenyataan Anwar itu secara tidak langsung boleh dianggap memperakui tuntutan China terhadap kawasan yang sudah sah merupakan wilayah Malaysia. Mengulas kritikan Muhyiddin, Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee berkata, bekas Perdana Menteri itu sepatutnya lebih faham keadaan yang sebenar. Saya tidak tahu sama ada Muhyiddin bodoh atau pura-pura bodoh kerana sebagai bekas Perdana Menteri, beliau sepatutnya tahu bahawa dalam perihal hubungan antarabangsa yang melibatkan urus tadbir, pertemuan dan timbang tara untuk menyelesaikan atau setidak-tidaknya mengendurkan ketegangan dalam sesuatu isu termasuk tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan. Katanya pada satu kenyataan, Lee berkata Muhyiddin menjejaskan kedaulatan negara apabila mengkritik Anwar mengenai hubungan Malaysia dan China. Apabila berhadapan dengan kuasa-kuasa besar, bahasa diplomatik adalah amat penting untuk memastikan hubungan harmoni dikekalkan. Saya yakin Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai mantan Perdana Menteri yang banyak pengalaman politik tentunya cerdik, pandai dan bijaksana. Tentu beliau faham apa yang dimaksudkan dengan bahasa diplomatik, terutamanya apabila kita berhadapan dengan Amerika Syarikat dan China yang kedua-duanya hadir di rantau Asia Tenggara termasuk Laut Cina Selatan. Sayangnya Muhyiddin yang kini mengepalai gerombolan pembangkang Perikatan Nasional hanya berani bermain politik kotor. Demi secebis undi, beliau telah memperjudikan keselamatan negara, memalukan nama baik Malaysia, melakukan sabotaj ke atas hubungan dua hala antara negara kita dan China serta menjejaskan usaha ASEAN untuk mengekalkan keamanan rantau ini, kata Lee. China sebelum ini menegaskan bahawa penerokaan minyak dan gas Petronas telah merangkumi laluan laut antarabangsa termasuk sebahagian kawasan tuntutan republik itu dari 9 garis putus yang merentasi Laut Cina Selatan. Mahkamah Timbang Tara Tetap di The Hague memutuskan pada 2016 bahawa penetapan sempadan 9 garis putus itu dibuat tanpa asas undang-undang. Menggunakan 9 garis putus, China terus mencerobos zon ekonomi eksklusif Malaysia, Brunei, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Filipina di Laut Cina Selatan. Anwar menegaskan bahawa Malaysia tidak akan berkompromi dengan China berhubung penerokaan syarikat minyak dan gas negara itu dan berkata Muhyiddin patut lebih teliti dengan kenyataannya. Sementara itu, Lee turut menyoal mengapa Muhyiddin tidak mengkritik dirinya sedangkan sebagai Perdana Menteri pada 2022 apabila Menteri Luar dari Bersatu pimpinannya telah bersetuju dengan perjanjian pembangunan bersama di Laut Cina Selatan. Ketika dihubungi, Lee berkata ini merujuk kenyataan bersama pada Julai tahun lepas antara Menteri Luar China ketika itu Wang Yi dan rakan sejawatannya dari Malaysia Saifuddin Abdullah bahawa kedua-dua membina konsensus untuk mempercepatkan perundingan mengenai kod etika di Laut Cina Selatan dan bersama-sama membina Laut Cina Selatan menjadi laut keamanan dan kerjasama. Pun begitu, Muhyiddin bukan lagi Perdana Menteri pada masa itu dan telah digantikan oleh Ismail Sabri Yaakob pada Ogos 2021. Muhyiddin digulingkan sebagai Perdana Menteri pada 2021 manakala Menteri Luar semasa pentadbirannya ialah Hishamuddin Hussein dari UMNO. Bagaimanapun, Menteri Luar Negeri pada 2022 semasa pentadbiran Ismail Sabri Yaakob ialah Saifuddin Abdullah daripada Bersatu. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendakwa UMNO menggunakan desakan politik dalam usaha mendapatkan pengampunan diraja untuk bekas presidennya Najib Razak. Muhyiddin berkata permohonan pengampunan melibatkan prosedur tertentu dan Perikatan Nasional faham bahawa ia di bawah bidang kuasa lembaga pengampunan. Setahu saya siapa yang boleh mohon, namun dia UMNO menggunakan desakan politik, katanya seperti dipetik utusan Malaysia. Muhyiddin enggan mengulas berkenaan kemungkinan penglibatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam permohonan Najib selepas Anwar berkata dia akan turut berada dalam lembaga tersebut. Sebelum ini, Anwar menyangkal akan wujudnya konflik kepentingan dalam penglibatannya kerana keputusan akhir sama ada untuk memberikan pengampunan atau tidak kepada bekas Perdana Menteri itu adalah di bawah bidang kuasa tunggal yang di-Pertuan Agong. Pada 7 April lalu,
Majlis Kerja Tertinggi UMNO sebulat suara untuk menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon pengampunan penuh untuk Najib. Ia selepas permohonan Najib untuk menyemak semula sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes rasuah SRC International berjumlah RM42 juta ditolak Mahkamah Persekutuan dengan keputusan 4-1 pada 31 Mac lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan beliau akan menjadi sebahagian daripada pihak yang terlibat dalam proses penilaian permohonan pengampunan diraja bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Pengesahan itu sedikit sebanyak memberi bayangan bahawa beliau akan menjadi salah seorang yang berada dalam lembaga pengampunan bagi permohonan berkenaan. Menurutnya tidak timbul sebarang konflik mengenai kedudukan beliau ketika ini untuk menjadi sebahagian daripada proses tersebut. Dia tidak berbangkit konflik. Soalnya, proses memohon pengampunan dibenarkan oleh sesiapa, tetapi tentunya kita akan patuh pada syarat dan peraturan. Walaupun saya akan berada dalam proses itu, akhirnya seperti yang saya tahu, soal penganugerahan pingat, soal pengampunan itu bawah budi bicara Yang di-Pertuan Agong, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas hadir pada majlis pelancaran program Kita Untuk Kita di PPR Kampung Baru Highcom pada Sabtu. Mengulas lanjut, Anwar menyatakan masih terlalu awal untuk beliau bercakap mengenai proses tersebut, memandangkan ia masih lagi di peringkat awal. Masih terlalu awal. Saya pun belum lihat apa-apa dokumen lagi setakat ini. Kita perlu lihat kes secara menyeluruh dan proses ini masih lagi dalam peringkat awal. Apa yang saya lihat buat masa ini cuma permohonan dari UMNO dan parti atau individu ada hak untuk buat rayuan, katanya lagi. Pada Jumaat, Majlis Kerja Tertinggi UMNO memohon pertimbangan agar Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah memberi pengampunan penuh kepada Najib yang kini sedang menjalani hukuman penjara selepas didapati bersalah menyeleweng dana SRC International Senyam Berhad. Dalam pada itu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi menyatakan tindakan itu juga tidak mempunyai sebarang niat untuk memberi tekanan kepada baginda. Sebaliknya, ia lebih menjerumus kepada soal simpati terhadap bekas pemimpin itu. Pada 31 Mac lalu, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Najib untuk mendapatkan kebenaran bagi menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International. Susulan itu keputusan yang dibuat pada 23 Ogos tahun lalu oleh panel hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengekalkan sabitan bersalah, hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib adalah kekal. Ini bermakna Najib kekal di penjara Kajang dan pilihan terakhirnya untuk dibebaskan ialah menerusi pengampunan diraja daripada Yang di-Pertuan Agong. Seorang penganalisis politik percaya kerajaan perpaduan akan mendapat manfaat jika bekas Perdana Menteri Najib Razak mendapat pengampunan diraja. Realitinya Najib masih sangat berpengaruh dan popular terutama dalam kalangan orang Melayu. Saya malah boleh kata Najib lebih popular daripada UMNO, kata fellow Majlis Profesi Negara Jeniri Amir. Jika kerajaan perpaduan memerlukan sokongan orang Melayu, mereka tidak boleh mengabaikan faktor Najib, katanya kepada portal FMT mengulas beberapa tinjauan pendapat yang dijalankan mengenai sama ada Najib patut diberi pengampunan diraja. Satu petisyen oleh Badan Pemantau Pilihan Raya Persih mengumpul lebih kurang 150,000 tanda tangan menggesa Yang di-Pertuan Agong supaya tidak memberikan Najib pengampunan. Petisyen lain yang menyokong Agong memberikan pengampunan kepada bekas ahli parlimen pekan itu pula mengumpul antara 19,000 dan 35,000 tanda tangan. Jeniri berkata beliau percaya kerajaan perpaduan akan mendapat lebih banyak manfaat dengan menggunakan populariti Najib berbanding kehilangannya. Terutama dalam kalangan orang Melayu, beliau sangat disenangi dan tidak memecah belahkan. Seperti Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi, katanya dalam kes bukan Melayu dan penduduk bandar yang membentuk sebahagian besar penyokong Pakatan Harapan, saya tak jangka mereka akan meninggalkan Pakatan Harapan kerana alternatifnya adalah mengundi PAS dan bersatu, katanya. Sementara itu, Ahmad Fauzi Abdul Hamid daripada Universiti Sains Malaysia berkata beliau percaya imej kerajaan perpaduan akan terjejas jika Najib diberi pengampunan diraja. Hasil tinjauan pendapat menunjukkan bahawa bilangan mereka yang tidak menyokong pembebasan Najib jauh mengatasi mereka yang menyokongnya. Tanggapan bahawa Najib popular dalam kalangan akar umbi tidak mengambil kira majoriti senyap, katanya kepada portal FMT sambil menambah imej Anwar juga akan terjejas. Ahmad Fauzi berkata UMNO perlu melakukan pembaharuan dari dalam manakala kerajaan perlu meneruskan pembinaan negara dan reformasi institusi. UMNO tidak boleh terus menjadi titik kelemahan kerajaan perpaduan, katanya. Ahli Parlimen PKR Pasir Gudang Hassan Karim adalah antara pihak yang memberikan amaran kepada kerajaan bahawa Pakatan Harapan akan ditolak dalam 6 PRN akan datang jika Najib dibebaskan.